Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bersama-sama anda untuk tajuk yang ke-9, sambungan bahagian 2, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan melihat peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, berikutan persetujuan di London, maka 8 Mac 1956, setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, British telah mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau dikenali sebagai Suruhanjaya Red yang memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Antara peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Baik, yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Autonomi dekat sini bermaksud kuasa. Okey, seterusnya, yang keempat, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Juga mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar. Kemudiannya kita kenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Antara gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, yang pertama, meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan, menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak. Yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan pegawai negeri, bermesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. 118 perjumpaan diadakan dari Jun hingga Oktober 1956, mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Antara anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah Lord Reid, Sir William Ivor Jennings, Sir William McKell, Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Hamid. Seterusnya, kita akan melihat langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. 131 memorandum bertulis telah diterima, antaranya daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum berkaitan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Kita akan melihat yang pertamanya, Baginda mencadangkan persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara. Kita kenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya, Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh jawatan ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keduanya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam.
berkaitan dengan kewarganegaraan. Parti Perikatan mengemukakan memorandum yang dinamakan Testamen Amanah Politik Perikatan. Terdapat perbezaan pandangan isu jus soli. Beberapa pihak dalam UMNO menolak jus soli. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India pula menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Dan masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkaitan dengan bahasa dan juga pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakular perlu diteruskan. Memorandum mencadangkan semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Draft Perlembagaan. Draft perlembagaan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara reaksi, yang pertamanya, terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Dato' Onn Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan. Parti PAS mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa rasmi. Sebahagian pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Pada 6 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lee dan B.T. Sambatan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Hasil pindaan disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Perjanjian ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak Baginda Queen Elizabeth II di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini adalah asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pengamalan Raja Berperlembagaan dan Sistem Demokrasi Berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali. Kewarganegaraan. Pertama, penguatkuasaan undang-undang. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan ataupun naturalisasi. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Rakyat Melayu diberikan beberapa keutamaan kerana status rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa komunikasi. Sebagai penutup, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap bermuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat.